Hello guys, bersama saya lagi dalam Orang Dapat Channel dalam segmen Suara Orang Kampung. Alright, so sebelum kita teruskan untuk berita terkini ya perihal Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dicari-cari oleh rakyat di luar sana selama 3 hari. So jangan lupa untuk terus support Orang Dapat Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. So mari kita ikuti berita terkini. Ini dia. Selama 3 hari Perdana Menteri kita yang ke-10 yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak memberi update di media sosial beliau. Akhirnya rakyat tercari-cari apakah yang berlaku ke atas beliau. Ada yang tertanya, mungkin adakah Datuk Seri sakit, adakah sesuatu berlaku atau sebaliknya. Namun sahabat-sahabat semua, hari ini seperti mana kita tahu, selepas 3 hari barulah Datuk Seri Anwar Ibrahim memuat naik status terkini beliau dan apakah yang sedang beliau lakukan. Jadi saya ingin memberikan update kepada kawan-kawan di luar sana, kepada sahabat-sahabat semua di luar sana yang tertunggu-tunggu, yang tercari-cari selama beberapa hari ya, lebih tepat 3 hari Datuk Seri tidak memuat naik apakah yang beliau sedang lakukan. Namun hari ini selepas 3 hari Datuk Seri memuat naik statusnya dan apa yang beliau sedang lakukan di dalam kerja hariannya sebagai Perdana Menteri. Ini dia sahabat-sahabat semua, selepas beberapa hari, selepas 3 hari akhirnya Datuk Seri membuat naik ya statusnya, yang mengatakan ya katanya tengah hari tadi dia bertemu dengan Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Johan Muhammad Marikan dan juga Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Pelaburan Datuk Aris Rizana binti Muhammad Zainuddin. Katanya, kami menelaah serta menekuni ya urusan perbendaharaan, terutamanya soal rakyat dan belanjawan 2023 yang akan datang. Selain menyelesaikan urusan kerajaan sebelum melangkah ke tahun baru 2023. So ini adalah update terkini daripada Datuk Seri dan juga kita lihat gambar berkenaan. Ini adalah gambar di mana Datuk Seri sibuk membuat perbincangan, membuat menekuni ya apakah yang harus dilakukan pada penghujung dan juga awal tahun ini. Khususnya beliau cuba untuk menyelesaikan khususnya dalam pembentangan ya bajet 2023 yang bakal diadakan pada bulan Februari 2023. Semaksudnya apa yang Datuk Seri buat sekarang ini adalah mereka sedang sibuk menyediakan ya rangka ataupun perbelanjaan ya bajet untuk 2023. Ya, seperti mana ini yang mereka sedang lakukan dan mereka sedang menumpukan perhatian sepenuhnya supaya bajet ini menjurus kepada keutamaan utama, yaitu rakyat marhain, memulihkan ekonomi, meningkatkan nilai ringgit dan sekaligus menyelesaikan inflasi, menyelesaikan harga barangan dan sebagainya. Jadi ramai apabila status ini keluar, ramai di antara rakyat marhain sana berasa lega. Sebenarnya Datuk Seri bukan sakit atau sebaliknya, melainkan sibuk dengan perkara-perkara untuk perbelanjaan ataupun merangka sebuah bajet 2023 yang akan datang pada tahun hadapan ini, sahabat-sahabat semua. Jadi kita mengharapkan supaya Perdana Menteri kita terus sehat. Kita berdoa supaya Perdana Menteri terus diberikan hikmat dan juga kebijaksanaan beliau untuk merangka bajet yang terbaik buat rakyat Malaysia. Jadi saya percaya ramai di antara di luar sana sahabat-sahabat semua merasa lega selepas Datuk Seri memuat naik. Dan satu lagi perkara yang saya ingin update adalah berkaitan dengan menteri seorang menteri yang tidak asing lagi buat kita, yaitu YB Mat Sabu. Ya, dengan itu beliau sebenarnya kemarin berlaku satu penyerahan memorandum kepada beliau berkaitan dengan petani, pesawah, nelayan untuk mereka menyuarakan kerisauan mereka, untuk menyuarakan isi hati mereka. Dan ini adalah tindakan yang terbaik buat menteri yang amat berhormat juga yang berhormat
Datuk Seri Muhammad Sabu dengan menerima kunjungan mereka untuk menyerahkan memorandum, dan memanggil mereka bersama dengan orang-orang kebiasaan, yaitu petani, pesawat, nelayan begitu, untuk bertemu dengan beliau, meeting bersama dengan beliau untuk mendengar apakah yang mereka nyatakan. Jadi sahabat semua, saya ingin membacakan kenyataan berita ini supaya kita lebih memahami apakah yang berlaku. Okey, ini dia CPTP. Okey, itu nama kementerian. Mat Sabu janji bawa tuntutan NGO ke Kabinet. Menteri Pertanian dan juga Keterjaminan Makanan Muhammad Sabu menyatakan komitmennya untuk membawa isu-isu berkaitan dengan perjanjian komprehensif dan juga progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik CPTP yang memberi impak kepada sektor pertanian negara ke mesyuarat Kabinet. Juru cakap Forum Kedaulatan Makanan Malaysia, IMFSM, Nur Fitri Amir Muhammad berkata, Muhammad memberi jaminan untuk membawa 6 tuntutan daripada pertubuhan bukan kerajaan NGO mengenai kesan CPTP yang dibincangkan pada mesyuarat Kabinet. Komitmen ialah dia berhubung lanjut dengan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Katanya lagi, tetapi ini adalah keputusan Perdana Menteri dan juga Kabinet, bukan MITI, katanya. Jadi Perdana Menteri perlu menjawab isu ini. Muhammad akan membawa isu ini ke Kabinet, kata Nur Fitri kepada pemberita selepas bertemu Muhammad di kementerian itu pada hari kemarin. Terdahulu Nur Fitri bersama dengan wakil daripada 54 NGO menyerahkan memorandum memperincikan tuntutan itu dan mengadakan pertemuan sejam dengan Muhammad yang juga ahli Parlimen Kota Raja. Itu dia. Pada 5 Februari Oktober yang lalu, MITI menerusi kenyataan memaklumkan Kabinet bersetuju meratifikasikan CPTPP. MITI berkata selaras dengan itu, kerajaan menyerahkan instrumen ratifikasi IOR kepada depositari CPTPP New Zealand pada 30 September yang lalu. Penyerahan IOR menjadikan memorandum menjadikan Malaysia negara ke-9 meratifikasikan CPTPP Perjanjian Perdagangan Bebas FTA yang dibenterai pada 8 Mac 2018. Selain 8 lagi negara iaitu Australia, Kanada, Jepun, Meksiko, New Zealand, Singapura, Vietnam dan juga Peru telah meratifikasikan CPTPP. Itu dia sahabat-sahabat semua. Jadi ramai yang tertanya apabila Muhammad Sabu bertemu dengan 54 NGO ini, ramai yang tertanya kenapa perkara ini tidak dilakukan semasa kerajaan terdahulu, kenapa mereka meminggirkan, bukan saya tuduh tapi seakan tidak mengendahkan suara dan juga keluhan dan juga saranan mereka. Jadi ini adalah langkah terbaik yang telah dilakukan oleh Menteri Muhammad Sabu sebenarnya sebagai Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Ini adalah satu langkah yang terbaik kerana kita harus sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang menteri, sebagai sebuah kerajaan yang mementingkan rakyat amatlah penting untuk mendengar sendiri suara hati, keluhan rakyat dan juga pandangan daripada NGO-NGO khususnya yang sangat dekat dengan rakyat di luar sana, terutamanya seperti mereka pesawat-pesawat, petani, nelayan dan sebagainya. Jadi kita mengharapkan agar menteri dan juga kabinet dapat memberi jawapan yang terbaik buat rakyat marhain di luar sana yang memang terkesan. Apatah lagi pada tahun hadapan kita difahamkan ekonomi sangat mencabar, bukan saja Malaysia tapi seluruh negara di luar sana secara internasional memungkinkan ini keadaan yang lebih mendesak, keadaan ekonomi yang lebih mencabar. Jadi apa yang rakyat mahu adalah Kabinet yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar ini mampu mengatasi, menangkis cabaran ini dan mereka mampu membawa Malaysia ke arah yang lebih baik dan khususnya memberi jaminan bahwa rakyat tidak lagi kelaparan, bahwa rakyat tidak lagi terkesan
terbeban dengan apa yang sedang dialami seperti beberapa tahun yang lalu. Jadi sahabat-sahabat semua, kita mengucapkan ribuan terima kasih atas usaha kerja yang tanpa henti dilakukan oleh Perdana Menteri kita, Kabinet dan menteri-menteri yang dilantik. Kita berharap mereka mampu dan dapat merealisasikan supaya Malaysia keluar daripada desakan ekonomi yang mendesak ini. Jadi sahabat-sahabat semua, saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sentiasa memberikan sokongan padu kepada Orang Indonesia Channel ini. Saya ucapkan Happy New Year. Ada 2 hari lagi, sehari lagi. Jadi tanamkan azam, kita sama-sama menyokong, kita sama-sama memberikan usaha bersama untuk Malaysia ini maju ke hadapan, ya, dan sekaligus memberikan menjaga, ya, dan menjaga kepentingan rakyat khususnya. Terima kasih sahabat-sahabat semua. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa lainnya, tepuk dada tanya selera. Sekian saya daripada Orang Indonesia Channel. Kita berjumpa lagi untuk info dan update yang seterusnya. Sekian. Bye-bye.